Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Undang-undang berkaitan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak perlu dipindah dari semasa ke semasa selari dengan peredaran zaman. Menyatakan demikian, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah berkata, ini bagi memastikan undang-undang yang dikuatkuasakan kekal relevan untuk melindungi mangsa dan memastikan pelaku jenayah mendapat hukuman setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Jelasnya, sekiranya undang-undang berkaitan hanya statik, ia tidak akan memberikan pembelaan kepada mangsa kerana pelaku jenayah tersebut semakin kreatif dalam tindakan mereka pada masa kini. Sehubungan itu, Datuk Fatimah merujuk kepada rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang diluluskan Dewan Rakyat awal bulan lepas, menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus memperkasa sistem perundangan negara. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Forum Jenayah Seksual Kanak-Kanak Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Mengenai statistik jenayah rogol yang menunjukkan penurunan pada tahun lepas berbanding tahun sebelumnya, Datuk Fatimah berkata ia berikutan tahap kesedaran mangsa rogol yang semakin berani tampil untuk membuat laporan. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata statistik kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Sarawak yang dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia Kontijen Sarawak, kes rogol merekodkan penurunan pada tahun lepas berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun lepas, kesalahan rogol menurun kepada 123 kes berbanding 129 kes pada 2015. Manakala dalam 4 bulan pertama tahun ini, sebanyak 38 kes rogol dilaporkan. Polis masih dalam proses menjalankan siasatan berhubung dakwaan rancangan komedi yang disiarkan oleh sebuah stesen televisyen swasta yang mempersenda nama mendiang bapa bekas cakuh Pecut Negara Watson Yambek. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur berkata semua rakaman keterangan daripada pengacara dan kru penerbitan rancangan tersebut telah selesai dilakukan oleh Polis Bukit Aman. Kita mengharapkan bahawa kita dapat selesaikan dalam cepat mungkin. Dan seperti mana kes-kes biasa, kita akan membawa kesiasatan kepada pihak penawan untuk menentukan sama ada betul ataupun tidaklah. Beliau turut berharap siasatan kes tersebut akan dapat diselesaikan dengan segera. Hujung bulan lepas, Watson membuat laporan polis terhadap stesen televisyen terbabit berikutan tindakan pengacaranya yang mempersenakan nama mendiang bapaknya dengan binatang. Datuk Mazlan ditemui pemberita selepas majlis perasmian Forum Jenayah Seksual Kanak-Kanak Peringkat Negeri Sarawak di Kuching. Menyentuh mengenai isu jenayah seksual kanak-kanak, beliau berkata pendekatan melalui memupuk kesedaran dalam kalangan kanak-kanak serta masyarakat selain penganjuran program-program outreach berhubung isu tersebut amat penting dalam usaha membendung jenayah tersebut daripada semakin berleluasa. Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2017 dilancarkan secara rasmi di panggung udara Taman Budaya di Kuching malam tadi. Acara penuh berprestij itu dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Sugamas yang mewakili Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg. Dalam majlis perasmian itu turut diumumkan 2 rekod dunia yang berjaya dicatat anak tempatan dan dimasukkan ke dalam World Guinness Book of Record. Rekod pertama ialah tika anyaman terpanjang di dunia yang diusahakan kaum wanita masyarakat orang Ulu di Baram dan Belaga sepanjang 1,128 meter. Rekod kedua pula jumlah peserta yang mengenakan kostum kucing paling ramai di dunia pada satu-satu masa. Seramai 440 penduduk Bandaraya Kuching mengenakan kostum haiwan comel itu sebelum acara perasmian diadakan. Pengumuman rekod itu diumumkan oleh Wakil World Guinness Book of Record Hoda Kacap dan sijil diserahkan kepada Dato' Amar Douglas Ugah. Orang ramai yang menyaksikan majlis perasmian turut dihiburkan dengan persembahan oleh ikon animasi kanak-kanak iaitu Upin dan Ipin selain diceriakan dengan lawak jenaka oleh pelawak tersohor Singapura, Puah Chu Kang. Turut menyampaikan persembahan ialah ahli kumpulan Alley Cats Dato' David Arumugam dan penyanyi kelahiran Sarawak Dayang Nur Faizah. Sementara itu, sejumlah 30 buah filem pelbagai genre daripada drama komedi, sejarah dan romantik mula ditayangkan semalam hingga Sabtu ini di Auditorium Mahkamah Lama Kuching.
Hari pertama tayangan tersebut menyaksikan 7 filem ditayangkan bermula pukul 10 pagi hingga 9.30 malam. Indonesia dan Filipina masing-masing menampilkan 2 filem iaitu dari Indonesia berjudul Ziarah, Tears of the Other Worlds dan Emma, manakala filem Imisibo dan Panglipe dari Filipina. Sementara itu, 3 filem dari negara tuan rumah turut dipertontonkan iaitu Interchange lakonan Shahizi Sam, Upin dan Ipin, Jeng Jeng Jeng, serta filem keluaran dari MIG Pictures Sendirian Berhad iaitu Volkswagen Kuning. Kesemua filem yang ditayangkan ini dipilih secara rawak daripada sejumlah 109 buah filem yang menyertai pencalonan filem AIFA 2017. AIFA 2017 mempertandingkan 16 kategori anugerah kepada penggiat filem yang meliputi semua aspek pembuatan filem. Keperluan bagi menempatkan sebuah balai bomba di kawasan Beluru Bakung wajar dipertimbang oleh kerajaan dengan mengambil kira faktor keselamatan dan kedudukannya yang berada di kawasan luar bandar. Menteri Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Sim Kue Hian berkata beliau menerusi kementeriannya akan berusaha menyokong pembinaan balai bomba tersebut dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan rakyat di kawasan itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena Hari Anggota Bomba Sedunia 2017 di Kampung Narum, Marudi. Beliau berharap semua pihak termasuk komuniti setempat sentiasa bekerjasama dengan kerajaan bagi mencapai hasrat pembangunan bukan sahaja dalam mendapatkan kemudahan balai bomba tetapi juga keperluan lain termasuk hospital dan jalan raya. Sementara itu, terdahulu dalam ucapannya, Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Mangge memberitahu pembinaan balai bomba di kawasan Beluru amat signifikan berdasarkan aspek keluasan dan kadar penduduk yang ramai. Pada majlis itu, Datuk Dr. Sim turut menyempurnakan penyampaian alat pemadam api yang diagihkan kepada 15 buah kampung di kawasan Marudi. Pelbagai aktiviti diadakan sempena Hari Anggota Bomba Sedunia termasuk gotong royong dan ceramah keselamatan kebakaran kepada penduduk. Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri terus memasyarakatkan perkhidmatan bomba tanpa mengira masa termasuk tidak mengabaikan individu yang dalam kesedihan khususnya sempena sambutan Hari Bomba Sedunia 2017 yang diraikan pada 4 Mei setiap tahun. Penolong Penguasa Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng, Maureen Sim Ahlian berkata sempena sambutan tersebut, berbagai program telah disusun atur bagi mendekatkan jabatan itu dengan masyarakat. Antaranya lawatan ke Wad Bersalin dan Wad Kanak-Kanak Hospital Miri bagi meraihkan kelahiran bayi bomba. Tujuan kami melawat Wad Maternity adalah kami menyambut kelahiran baby yang lahir pada hari bomba iaitu pada 4 Mei pada hari ini. Okey, selepas itu kami melawat ke Wad Kanak-Kanak. Tujuan kami adalah untuk menggembirakan mereka walaupun mereka tengah dalam keadaan yang kurang sihat. Beliau berkata kepada pemberita RTM selepas lawatan ke Wad Bersalin dan Wad Kanak-Kanak di Hospital Miri. Bagi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, beliau berharap kerjasama dengan pihak bomba dan penyelamat akan terus diperkukuh pada masa akan datang. Mewakili semua anggota Hospital Miri mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bomba yang sudi menjalankan kerja akhmar mereka pada hari ini. Sementara itu, orang ramai di Miri dijemput memeriahkan larian bersama bomba pada 14 hari bulan ini di Marina Park City dan sambutan Hari Bomba Peringkat Negeri Sarawak 2017 di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng pada 15 hari bulan. Penubuhan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS sejak 55 tahun lalu telah menjadi kebanggaan kaum hawa di negeri ini dan ia tetap kekal relevan. Pengerusi PPWS Negeri Nur Janah Razali berkata, sebagai sebuah persatuan wanita terunggul, PPWS telah memainkan peranan dalam membimbing dan menggerak wanita ke arah kemajuan termasuk segi pendidikan. Di samping itu, katanya, persatuan itu telah melaksanakan projek dan aktiviti yang menjana pendapatan bagi membantu wanita selain menggila potensi wanita dalam memberi sumbangan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Justru, menerusi PPWS telah dapat menggalakkan perpaduan, persefahaman dan persahabatan di antara pelbagai kaum di negeri ini serta menjalin kerjasama dengan pertubuhan lain bagi meninggikan taraf wanita bukan sahaja di bandar, malah luar bandar. Nurjanah berkata demikian semasa majlis jamuan makan malam sempena ulang tahun ke-55 Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS di Kuching. Majlis itu dihadiri oleh isteri Yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan isteri Ketua Menteri Datin Amar Jumaani Tuanku Haji Bujang. Dalam majlis itu, Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat menyampaikan sumbangan berjumlah RM25,000 daripada Astana Negeri kepada PPWS Negeri. Manakala Datin Amar Jumaani pula memberi sumbangan peribadi sebanyak RM30,000 untuk PPWS bahagian Kapit. PPWS mempunyai keahlian seramai 14,295 orang di seluruh bahagian. 3 projek inovasi inklusif telah berjaya menjadi juara dalam pertandingan cabaran inovasi inklusif 2017 peringkat Zon Sarawak yang berlangsung di Kuching semalam. Dayangku Kalizawati Awangku Serma dari Kuching dinobatkan juara bagi kategori awam melalui projek yang bertajuk Penghasilan Benih Cendawan untuk pengusaha di Sarawak. Bagi kategori Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta pula menyaksikan Desmond Anji Entebong dari Institut Kemahiran Mara Bintulu muncul juara dengan projek Paper Processor 1.0. Manakala Siti Sahsiah Sahman dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak, kampus Samarahan, berjaya memenangi tempat pertama dalam kategori agensi kerajaan swasta menerusi projek 3-in-1 Kokoi Pot. Dalam pada itu, anugerah khas inovasi keseluruhan turut disampaikan kepada Jabatan Kejuruteraan Mekanika Politeknik Kuching menerusi projek Portable Air Conditioning Servicing Kit. Pertandingan bertujuan memberi peluang kepada rakyat tempatan yang mempunyai idea kreatif dan inovatif dalam mencari inovasi inklusif yang mampu menyelesaikan masalah dari segi kepenggunaan, kesihatan, produktiviti dan pendidikan yang sering dihadapi penduduk sekitar. Hadiah disampaikan oleh pengarah program berimpak tinggi 6 Yayasan Inovasi Malaysia, Abdul Razak Aman. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak merasmikan anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA Biz World di Hotel Pullman Kuching pada pukul 9 pagi. Manakala pada pukul 10.45 pagi, Timbalan Ketua Pengarah LPPKN Dr. Anji Doshi Kandi menyempurnakan majlis penutupan bengkel latihan jurulatih utama modul pendidikan keselamatan keluarga dan anak di Hotel Grand Continental Kuching. Sementara itu, Pengarah Jabatan Dasar Sistem Pembayaran Bank Negara Malaysia Tan Yat Chuan menyampaikan taklimat media mengenai inisiatif e-pembayaran kebangsaan di Bank Negara Malaysia Jalan 1 Kuching pada pukul 11.30 pagi. Dan akhir sekali, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim menghadiri Women Talks The Rise of Asian Creative Women Filmmakers di White Paruk, Tebingan Kuching pada pukul 4 petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Radwin. Silakan.